when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you... Assalamualaikum, saya Muhammad Nasyar Iman bin Syarudin dari kumpulan Fantastic 7 ingin berkongsi kepada anda semua mengenai tokoh-tokoh kemerdekaan. So, tunggu apa lagi? Mau kita! Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau merupakan seorang pemimpin yang berwibawa dan juga mempunyai jiwa yang kental dan semangat yang tinggi. Beliau dilahirkan di Alusta, ibu negeri Kedah pada 8 Februari 1903. Beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia pertama pada 1963 dan juga dikenali sebagai bapa kemerdekaan. Beliau mementingkan kerjasama pelbagai kaum dengan menubuhkan gabungan politik bersama kaum Cina dan India, menyebabkan penubuhan Barisan Nasional. Penubuhan Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963. Tetapi Singapura keluar daripada Malaysia pada 1965. Pada tahun 1954, Putra Al-Haj mengetuai perwakilan ke London untuk mendapatkan kemerdekaan tetapi tidak berjaya. Kemudian pada tahun 1955, Putra Al-Haj mewakili lagi sekali ke London untuk mendapatkan kemerdekaan dan berjaya mendapatkan kemerdekaan. Pengistirahan kemerdekaan ini berlaku pada 31 Ogos 1957. Okey, peristiwa 31 Ogos 1957 merupakan peristiwa yang amat bersejarah. Peristiwa ini berlaku di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Tepat pada pukul 9.30 pagi, laungan merdeka telah dilafazkan oleh Perdana Menteri sebanyak 7 kali. Laungan ini dilafaz disusuli dengan laungan azan yang melambangkan Islam sebagai agama rasmi. Setelah itu, bendera Pusat Tanah Melayu dinaik ambil diiringi dengan lagu kebangsaan negara. Akhir sekali, sebanyak 101 das tembakan meriam telah dilafazkan yang melambangkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Bagi tokoh seterusnya adalah Tun Sri Henry H.S. Lee Haushi atau dikenali sebagai H.S. Lee. Beliau dilahirkan pada 19 November tahun 1900 dan dilahirkan di Hong Kong. Beliau menubuhkan MCA iaitu Persatuan Cina Malaysia dan menjadi pencetus idea penubuhan Parti Perikatan UMNO MCA. Beliau juga menjadi salah satu pejuang negara untuk menuntut kemerdekaan pada era Tunku Abdul Rahman Al-Haj. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan jasa dan sumbangan beliau. Terdapat pelbagai jasa dan sumbangan Tun Sri Henry. Antaranya yang pertama, merupakan pejuang negara semasa menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Yang kedua pula adalah mengembangkan perusahaan perlombongan istimewa. Dan yang ketiga adalah penentang komunis di zaman darurat. Baiklah, yang keempat adalah pengasas Cina Press pada tahun 1946. Yang kelima adalah mencetuskan perpaduan antara kaum Cina dan Melayu. Dan yang terakhir sekali, perintis dalam penubuhan Malayan China Association. Pada tahun 1956, beliau telah dipilih untuk mewakili MCA untuk pergi ke London
bagi menekan British supaya melepaskan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Selepas kemerdekaan telah dicapai, beliau dilantik menjadi Menteri Kewangan pertama Tanah Melayu. Tokoh seterusnya adalah Tun Viti Sambatan. Beliau dilahirkan di Sungai Siput, Perak pada tarikh 16 Jun 1919. Tun Viti Sambatan memainkan peranan sebagai Presiden kelima Kongres India Malaya. Beliau merupakan menteri penuh dalam kementerian dan kerajaan Malaysia seperti Menteri Perpaduan Negara, Menteri Kerja Raya, Pos dan Telekom, Menteri Kesihatan dan Menteri Buruh. Tahukah anda, pada tahun 1995, Tun Viti Sambatan telah menang bertanding di pilihan raya umum pertama di Semenanjung Tanah Melayu menjadi Menteri Buruh. Kemudian, berlaku masalah pemecahan kawasan perladangan. Hal ini menjejaskan punca pencarian majoriti rakyat India Malaysia. Dengan bantuan beliau, MIC telah menubuhkan kooperasi untuk mentadbir ladang tersebut. Ya, hal ini sejurus dengan penubuhan NCFCS, iaitu National Land Finance Cooperative Society. Pada 31 Ogos 1957, Tun Viti Sambatan melibatkan diri dalam perjanjian kemerdekaan. Selain pada itu, beliau juga telah dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Selain pada itu, beliau juga telah banyak berjasa kepada masyarakat kaum India di negara kita dalam bidang aktiviti sosioekonomi, dan beliau juga telah dijadikan inspirasi kepada masyarakat India di Malaysia.